Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilma ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, sehinggalah kepada perkataan dia sekat mana hadis nombor 15. Bab yang kedua, khatamun nubuwah, khatam ataupun tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ni sebelum daripada dia bangkit, sebelum daripada dia dilantik menjadi Nabi, maka Nabi-Nabi dulu sudah beritahu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Sama ada tanda itu luar, benda-benda luar, ataupun tanda-tanda yang berada di tubuh Nabi sendiri, itu menunjukkan dia Nabi akhir zaman. Maka semua orang alim pada masa tu, orang yang mampu baca kitab dipanggil ahlul kitab. Orang-orang alim pada masa zaman jahiliyah, ramai orang tak pandai membaca. Hanya beberapa golongan saja yang pandai membaca. Maka orang-orang yang alim dipanggil ahlul kitab. Dia boleh baca kitab Taurat, boleh baca kitab Zabur, boleh baca kitab Injil. Maka disebut dalam tiga-tiga kitab tu tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka apabila lagu tu dia percayalah, kerana disebut di dalam kitab-kitab pokok dia. Tetapi masalahnya apabila lahir Nabi, ramai pertikaian Nabi. Dari sudut tanda jelas dah, tetapi kerana tak puas hati dengan Nabi. Kerana apa? Kerana bangsa Yahudi, khususnya kerana dialah pada masa tu antara orang intelek lah, kita kata boleh baca kitab. Dia banyak mengetahui maklumat-maklumat mengenai Nabi akhir zaman. Tetapi dia tidak puas hatinya kerana Nabi akhir zaman, yakni Nabi yang paling hebat bukan daripada golongan dia. Sebelum daripada Nabi Muhammad, Nabi-Nabi, Nabi Isa, Nabi Gapo, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, semua tu daripada golongan pokok dia belaka. Maka dia sangat bercita-cita supaya Nabi akhir zaman yang paling hebat pun daripada bangsa dia, yakni bangsa Yahudi. Tetapi Allah Ta'ala telah memilih dah Nabi akhir zaman mari daripada sepupu dia juga, yakni keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yahudi keturunan Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq ni kedua-duanya anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ada anak hak tua nama dia Ismail. Hak ni melahirkan bangsa Arab. Manakala anak yang kedua nama Ishaq ni melahirkan generasi Yahudi ataupun Bani Israel dipanggil. Ishaq ada anak nama Yaqub. Yaqub ada anak nama Yusuf. Ni golongan pokok dia saja. Yaqub ni lah orang anak cucu mula-mula dipanggil Bani Israel. Kerana apabila Nabi Allah Yusuf alaihi salam berpindah ke Mesir, dia orang Palestin, orang Palestin.
Apabila Nabi Allah Yusuf jadi menteri ekonomi, jadi orang besar, jadi gubernur di Mesir, maka dia ajak semua keluarga dia hak duduk di Palestin balik semula ke Mesir. Dia asalnya orang Mesir, zaman ayah-ayah dia zaman Nabi Musa apa semua tu, dia lari daripada Mesir pergi ke Palestin pula. Tu kerjaan orang Bani Israel ni lagu tu kerjaan dia. Bertagi sini, bertagi situ. Maka apabila keluarga Bani Israel, yakni Nabi Allah Yaqub dan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia berhijrah daripada Palestin ke Mesir pada waktu malam, maka dipanggil gelar Israel. Israel. Isra' maknanya perjalanan malam. Okay? Nabi Isra' Mi'raj ni boleh rejak ni. Nabi Isra' boleh malam. Bangsa, jenis orang. Makna orang yang berjalan malam. Gitu terjemah dia. Israel. Bani Israel, keturunan anak-anak cucu orang yang berjalan waktu malam, yakni Nabi Allah Yaqub AS. Jadi Israel ni gelar kepada Nabi Allah Yaqub AS. Tak comel kita duk marah kepada Yahudi sekarang kita sebut Israel. Kerana Israel ni nama gelar Nabi Allah Yaqub. Bahasa kakak Israel. Jangan. Nama Israel ni nama gelar Nabi Allah Yaqub. Kalau nak panggil Yahudi mungkin boleh. Asal keturunan daripada dia juga. Maka apabila geng-geng dia ni tak puas hati kerana bangsanya bukan orang jauh pun daripada keturunan sepupu dia juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, tapi tak puas hati kerana nabi yang paling hebat adalah nabi penutup segala nabi-nabi. Dia hok bisa kasih biasa hok penutup lah. Kalau hok depan ni tak bisa lah mana. Ngaji lah silap setara mana, kalau tak ada khotel, tak ada nama, tak ada belima, tak bisa lah mana. Orang dulu kalau mengaji silap tak ada habis jadi gila isi. Kena penamak. Maka penamak yang paling bisa sekali, iaitu Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Setara mana hebat Nabi Muhammad? Bulan Rejab ni cerita dia ada hebat sungguh. Pada masa tu nampaklah kehebatan Nabi Muhammad berbanding dengan nabi-nabi lain. Banding dengan manusia lain tak sedok kira lah. Dengan Nabi lain pun tak boleh nak lawan dah. Tu cerita Isra' Mi'raj panjang pula lah. Kita pergi kepada kitab. Maka apabila lagu tu, Allah Ta'ala sebut di dalam Taurat, Zabur, Injil, ada dah tanda-tanda Nabi. Supaya tujuannya ahlul kitab ni, moga dia orang alim. Apabila orang alim, orang terpengaruh. Orang ada masalah, pergi tanya dia sepatah selidah. Moga ada orang boleh baca kitab zaman-zaman dulu. Kalau kita macam tok guru lah. Kita tanya ambil pendapat, nak buat gotu ambil pendapat. Maka Allah Ta'ala beri tanda-tanda di dalam kitab dulu, supaya apabila Nabi lahir, dialah penyokong kuat Nabi. Kerana dia paling kenal sekali Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Pokok dia ni kenal Nabi Muhammad lebih daripada dia kenal anak dia lagi. Kita kalau anak kita duduk jauh, duduk main padai, kita kenal lagi. Wow, kita panggil. Ahlu kitab ni kenal Nabi Muhammad lebih pada tu lagi. Dia tengok ya, rupa tu perasan dah. Pelik dia rupa ni. Sebab banyak tanda-tanda dan Allah Ta'ala harap supaya popok dia yang akan menjadi pendukung Nabi. Tapi sebaliknya. Apabila Nabi lahir, dialah hok jo kaca, hok jo kubanya. Hok kata benda ni tipu, sedekah dia tahu. Hok Nabi Muhammad lah Nabi yang akhir zaman. Maka tanda-tanda banyak. Tanda luar ataupun tanda di tubuh Nabi. Hok ni disebut tanda-tanda di tubuh Nabi lah. Ada tanda luar. Misalnya Nabi apabila berjalan didaungi oleh awan. Berjalan pergi mana awan? Contohnya Nabi ketika dia berdagang dengan pak saudara dia, banyak kali lah dia pergi. Antaranya pada usia 12 tahun. Dia pergi perdagangan. Dia orang Mekah ni, dia duduk tengah-tengah. Semenanjung tanah Arab lagu ni. Alik bawah Yaman. Ni panas ni. Yaman, Oman, UAE, Emirat Arab Bersatu ni duduk bawah ni. Mekah, Madinah. Atas ni Syria, Jordan, apa dia kawasan sejuk. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang Arab ni dua perjalanan setiap tahun. Perjalanan musim panas, perjalanan musim sejuk. Musim sejuk dia akan turun kepada negara panas, Yaman ni. Orang tak pergi musim panas. Negara panas, cari penyakit. Panas dia setara mana? 50 darjah Celsius. Separuh masuk.
Kalau silap duduk, masuklah jawapan dia kita. Nah, kalau silap duduk, boleh buat masuk Maggi jawapan dia. Nah, musim panas orang tak pergi negara panas. Memang sangat panas. Dia akan pergi musim sejuk. Mana kalau musim panas boleh naik ke Syria, ke Jordan, kawasan sejuk tu. Allah sejuk sungguh. Ambo duduk ngaji di Yaman. Pelajar-pelajar Malaysia panggillah buah, duduk pergi buah dengan popok dia. Gilah di Jordan. Ya Rabbi, berubahnya cuaca. Daripada bawah naik ke atas. Habis dah musim sejuk. Lebih kurang gini ya. Habis musim sejuk. Ya lepas musim sejuk, angin panggil. Angin hok sebelah Eropah dia turun kat sebelah. Sejuk tak tahu nak kata lagu mana. Pakar di 3-4 lapis. Ni, api lagi. Hok elektrik ni. Nak suruh tu. Tu. Perjalanan dia. Maka satu kali Rasulullah ikut rombongan pak saudara dia pergi menego. Nego musim panas naik ke Syria ke atas ni. Naiklah maka berteduh pada satu pokok. Satu pokok ni hamba pergi ziarah pokok tu. Ajaib sungguh pokok tu. Dikata ke pokok ini tempat berteduh Nabi ketika dia hijrah, bukan hijrah, ketika dia musafir rombongan perniagaan dengan pak saudara dia. Pokok tu nama dia tempat Buqai Awiyah nama dia. Sempadan di antara Jordan dengan Iraq, sebelah dekat ni Iraq. Pokok dia pada pasir, straight pada pasir. Tak ada gapo dia. Pasir sepasir-pasir yang dipasir-pasir-pasirnya. Pasir tak jumpa cari apa. Tapi apabila dekat dengan pokok tu, mula macam ada rumput kecil-kecil lah sikit. Lepas tu tengah-tengah pada pasir ada satu pokok besar. Besar ni ada pokok. Musim kering dia gugur lah, tinggal daun saja, kerah gitu. Kalau musim sejuk dia akan jadi daun. Sebelah pokok tu ada macam oasis gitu. Apa dah? Air, topok air lagu tu. Ada riwayat kata Nabi berteduh di bawah pokok tu. Dekat tu ada satu biara. Biara sesek orang Nasrani, orang Kristian. Nah, disebut dalam kitab dia orang Nabi akhir zaman gini. Maka dia duduk atas tu tiba-tiba mari daripada rombongan Mekah. Mari ada jalan dia lah, jalan Mekah. Mari kat ni. Mari tu dia herannya pertama bayar pokok asal sebelah kat ni. Apabila rombongan Arab tu mari, bayar tu pula hari. Piup, pergi kali kat tu. Ai, pelik. Tengah hari, patah hari tak ada masalah apa dia. Bayar tu jadi pergi alik tempat rombongan tu. Ai, pelik. Tak saja rombongan tu siapa, maka berteduh buat dia. Maka nampak orang alim orang Kristian pun, padri-padri dia pun ada juga hak berjurus. Sekalipun dia sesak dalam bab akidah berjurus tu ada. Maka dia pun rasa pelik. Dia pun panggil rombongan tu buat jamuan, nak jamu lah, nak jamu makan, nak tengok siapa dia betul ke dok ai. Ni alamat Nabi akhir zaman. Kerana apa? Kerana banyak dah tanda-tanda muncul, antaranya bintang Nabi muncul dah. Pokok dia tunggu bintang. Pokok dia percaya kepada alamat-alamat bintang. Tak salah kalau kita percaya lagu tu. Kerana di dalam kitab-kitab dulu pun sebut apabila muncul bintang ni muncul Nabi akhir zaman. Pokok dia percaya dan tepat kiraan tu. Muncul sungguh, tetapi tak tahu kata mana. Apabila tengok pula tanda-tanda bayar pergi ke sebelah helikopter pula, maka dia pun panggil semua. Maka marilah rombongan daripada orang Arab, pergilah jamu makan nem gapo dia pak saudara dia, siapa dia Abu Jahal apa semua, Hamzah gapo dia, Abu Talib gapo dia, pergi. Apabila pergi dia pun tengok, perhati sore-sore. Kawan tu duduk tengah makan dia perhati. Ketua biara situ. Duduk perhati. Maka dia tanya, siapa dia ketua rombongan ni? Maka katanya, Abu Jahal kata, Ambo. Katanya, mari belakang dah ke orang. Hok musafir dengan demo. Mari rombongan ni, mari belakang dah. Katanya, Abu Jahal kata, mari belakang dah. Ni tak ada lah orang lain. Hai. Jolo kau, Ambo rasa ada. Rasa, tak ada dah, memang ni. Maka Abu Talib kata, ada seorang lagi. Pak saudara dia belakang. Abu Jahal bukan pak saudara Nabi, Abu Lahab pak saudara Nabi. Maka katanya Abu Talib kata ada seorang lagi. Siapa dia? Anak saudara hamba. Ada budak, dia tak sebut anak saudara dia. Dia kata ada budak tu hamba tinggal seorang. Dia kena jaga utuh lah sebab tepat jauh sikit. Hamba suruh dia jaga barang apa dia apa semua. Jadi hok naik ni hok sesek besar-besar saja, hok tua-tua saja. Moga dia budak lagi umur dalam 12 tahun kata hamba tinggal suruh dia tengok utuh. Katanya padri tu kata, Panggil budak tu aku nak tengok. Siapa dia hak cara ke budak tu? Katanya Abu Talib hamba. Mai.
Orang lain duk makan. Hangpa nak jumpa demo kata. Mari. Maka mari Nabi Muhammad. Mari pergi panggil. Panggil mari Nabi Muhammad, terkejut dia. Allah Rabbi. Tengok nampak dah tanda. Tengok dia kenal. Jauh-jauh lagi kenal dah. Nabi akhir zaman. Maka dia pun mari cek tubuh Nabi. Cek alih belakang, cek gini, cek tengok gini. Tanya siapa dia. Dia kata, ni siapa dia ni? Katanya Abu Talib kata, ni anak saya. Tak. Bukan anak demo deh. Dia ada anak saya. Abu Talib kan lepas pada ayah dia meninggal, maka Abu Talib saya ngaku anak lah. Maka katanya pada itu kata bukan deh. Ayah dia mati, dah tidak Oh, betul dah, awak tahu mana? Dia mati, ayah dia mati ketika dia dalam kandungan lagi. Betul? Kalau itu pun, kalau awak ada hubungan dia, mungkin pak saudara. Betul? Memang saya pak saudara dia sebenarnya. Gini. Dia pun paling ke Nabi Muhammad, cek 2-3 benda, gini dia kata. Hamba syur kepada dia, mau awak klik budak ni. Budak ni, jangan awak jual pergi Syria. Sebab Syria ni ramai ahlul kitab, ramai orang supo hamba. Dia akan kenal budak ni siapa dia. Hamba syurnya, demo sebagai pak saudara hamba, awak klik mula dia ke Mekah, Madinah. Sebab orang Yahudi lah ni duduk tengah cari dia sekarang. Kerana apa? Kerana dia ni Nabi dan penyelamat akhir zaman, kata. Maka Abu Talib pun buat klik. Tu tanda-tanda. Tanda-tanda luar ada, tanda-tanda di tubuh Nabi pun ada. Hak ni tak ada orang boleh sangka. Tak ada orang boleh kata tak. Tu tanda kenabian. Bahkan Nabi tunjuk kepada sahabat-sahabat dia. Setengah sahabat ni tahu mana tanda kenabian. Maka kadang-kadang Nabi tunjuk kepada sahabat-sahabat dia. Nabi buka baju, buat gini sikit. Nampak tanda alik sebelah belakang. Dia kata Anja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu zahabtu ila khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi. Faqumtu khalfa dhahrihi fanazartu ila khatami baina katifaihi. Fa'iza huwa mislu zirril hajalah. Zirril hajalah. Berkata Sa'id bin Yazid. Dia kata aku pernah pergi dengan mak saudara aku bertemu dengan Rasulullah. Ketika kecil, aku pernah dibawa oleh mak saudara aku berjumpa dengan Rasulullah. Maka berkata mak saudara aku. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, anak saudara hamba ni sakit. Biasalah. Orang tua, kau gapo dia tradisi siapa ke kita pun masyarakat dia akan jumpa orang paling hebat pada masa tu. Royak masalah anak dia. Ikutlah gapo dia. Maka mak dara dia kata, kata anak hamba ni sakit. Ada riwayat macam-macam lah, penyakit gatal lah, penyakit tubuh lah, macam-macam Maka Rasulullah pun sapuh kepala hamba. Ambil berkat, sapuh kepala hamba dan doa dengan berkat. Doa supaya budak ni berkat, sapuh kepala apa semua. Maka Rasulullah pun ambil air semaya. Ambil air semaya, maka air yang lebih daripada Rasulullah ambil air semaya, hamba minum. Tengok perbuatan. Hak lah ni orang duk buat belaka, tak ada unsur syirik. Ada orang kata, percaya. Gila sapuh kepala dengan orang ni, sapuh kepala dengan orang ni. Barang kurafat belaka. Kurafat lagu mana ni? Nabi sendiri buat. Bukan pok kita reka-reka. Air tawar, gapo dia minum air sisa, ambil air semaya, gapo dia. Kita ikut Nabi Muhammad, ikut sahabat. Kalau bagian ni syirik, zaman sahabat pun syirik juga. Apa Nabi buat lagu ni pula. Nabi sapuh, Nabi doa dengan berkat. Nabi pun, aku pun minum air wuduk Rasulullah. Maka aku pun lepas pada minum, budak-budak kan. Nya bangun, cacing pergi ke alik belakang. Kalau kita orang tua tak buat lagu ni dah. Tak molek lah main kat belakang lagu mana lah. Tetapi budak-budak. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau dia nak benda hak tak boleh nak buat oleh orang tua, dia suruh budak-budak buat. Contohnya, dalam kitab-kitab sebut, sahabat-sahabat dulu dia sengeling suruh anak dia masuk rumah Rasulullah. Buat masuk walau pergi jalan. Budak-budak kan masuk, dia tak ada orang marah. Maka tujuan apa? Tujuannya sahabat kata kalau dia jumpa ada bekas-bekas air hak Rasulullah hak minum sikit-sikit, pokok dia pakat pergi minum. Jumpa dalam rumah Rasulullah, ni perbuatan sahabat dah. Tujuan apa dia? Nak ambil berkat daripada Nabi. Nak ambil berkat daripada Nabi. Minum air hak sisa-sisa Nabi, minum.
Maka katanya Sa'id bin Yazid kata, hangpa pergi ikut sebelah belakang lah. Kalau kita orang tua duk buah lagu ni, pergi bangun budak cacai bangun sebelah belakang. Fa nazartu ila khatim, maka aku terlihat. Dan aku lihat tanda kenabian Nabi berada di dua bahu dia. Sini. Ni tempat tulis hok timbul ni. Ada satu daging timbul. Banyak riwayat ni. Daging tu timbul, maka katanya Sa'id seperti butai kacing kemo. Butai kacing kemo. Macam butai ni, butai hok bulat tu. Butai hok Cina hok besar tu kan. Hok bulat ada butai kain lagu tu. Butai kain. Maka bentuk khatamun nubuwah, tanda Nabi akhir zaman lagu tu. Sejenis daging timbul, besar tu lebih kurang. Ada riwayat kata seperti telur burung merpati. Timbul dia. Nah, ada riwayat kata seperti gumpalan bulu. Maka riwayat-riwayat digabungkan, maka daging timbul di tengah, maka ada keliling tu ada bulu sikit. Tu tanda Nabi akhir zaman. Hak ni suhu tanda-tanda dia nah. Maka sahabat-sahabat tu dulu pergi tengok tanda tu, ada riwayat gitu, ambil berkat. Maka perbuatan mengambil berkat itu zaman sahabat lagi buat. Kita apabila zaman moden, jangan rasa tak perlu kepada keberkatan. Pergi jumpa orang ni ambil air tawar berkat mentaduk kubai belako-lako, jangan Sahabat-sahabat dulu cari Nabi. Apabila meninggal Nabi, habis dah cerita ni. Tak habis lagi. Tabi'in cari sahabat pula, ambil berkat dengan sahabat. Ambil berkat lagu mana? Ada sahabat tu tabi'in berebut pegang tangan dia. Buat apa? Tangan ni dia kata pernah pegang tangan Nabi. Pernah salih dengan tangan Nabi. Maka pok dia pakai pergi salih, pakai cium comel muka tangan Sayyidina Anas. Ada riwayat kata ada tangan sahabat tu kerah. Ngawak kerja kuat kan? Tangan orang tua biasa kerah. Tapi tangan ni pernah setuh tangan Nabi. Berebut orang nak pegang tangan dia. Tabi'in ambil berkat dengan sahabat pula. Sebagaimana sahabat ambil berkat dengan Nabi. Maka tabi'in ambil berkat dengan tabi'in pula. Berlangsung lagu tu lah. Sehingga ada hadis masalah musafahah. Salah. Nabi kata man safahani dakhalal jannah wa man safahani dakhalal jannah. Siapa dia bersalah dengan hamba masuk syurga katanya Nabi. Siapa dia pernah bersalah dengan orang yang pernah bersalah dengan hamba masuk syurga. Ada riwayat musasa dengan tengok. Nama, siapa dia? Man ra'a ni dakhalal jannah. Wa man ra'a ni dakhalal jannah. Siapa dia pernah tengok hamba katanya Nabi masuk syurga. Siapa dia pernah tengok orang yang pernah tengok hamba. Dia tak tengok Nabi tapi tengok, maka masuk syurga. Maka ada hadis macam-macam. Riwayat bab salah ada, masalah tengok pun ada, masalah berkat. Tu penting kita mengaji guru, mengaji gapo guru kita, mata dia pernah tengok guru dia. Guru dia pernah tengok siapa kepada Rasulullah. Kita salah dengan orang alim ni salah dengan gini, salah siapa salah kepada Rasulullah. Tu kelebihan dia. Ada riwayat sahabat gitu, macam-macam lah. Jadi hadis menyatakan umpama sebentuknya seumpama butai kemah. Rupa khatamun nubuwah. An Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah berkata, ra'aitul khatam baina katifaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baidatil hamamah. Katanya Jabir bin Samurah pula, sahabat bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni satu kali tengah malam 14 Rasulullah berada di bawah bulan. Pada pasir ni tak ada gapo-gapo kecuali bulan sahaja. Ia tak ada pohonnya, pohon serta, moktan, pohon peta, pohon gapo tak ada. Jadi nampak bulan cerah. Maka Rasulullah berada di bawah bulan pada 14 purnama. Rasulullah pada masa tu pakai baju berwarna merah. Maka Jabir kata semaknya ya Rasulullah mu ni. Nampak? Tak ada aku pernah melihat. Wallahi Rasulullah lebih comel daripada bulan. Tu comel. Sahabat-sahabat hok pernah tengok Rasulullah lagu mana. Sebab tu sahabat-sahabat rela bergada nyawa, gada gapo. Kita rela ni asal semak perangai jahat tak apa, nak bersaing selalu. Tu tengok tu. Gapo dah? Kepok tu. Muka semak, tak berjawi, tak apa. Tak semaya bel, tak apa. Nak baik, nak gapo, nak bersalah, nak autograf selalu. Tu kaping dengan tu. Hak ni berjuruh lagi. Nabi akhir zaman lagi. Semua komplit dengan dia.
Ngap-ngap joruh, ngap tuai comel. Oh, sahabat kak. Tak ada kata berapa dia ni. Maka katanya Jabir bin Samurah, aku melihat khatamun nubuwah, tanda kenabian berada di bawah di antara dua bahu Nabi. Dua bahu Nabi ni tanda kenabian. Hak ni pendapat muktamad. Ada pendapat kata khatamun nubuwah ni duduk di depan, duduk sini. Duduk sini, bukan duduk sebelah belakang. Sebab apa? Kerana Malam Isra' Mi'raj. Cerita Malam Isra' Mi'raj disebut di dalam hadis, kata apabila Rasulullah dibelah dada. Rasulullah dibelah dada, dibawa pergi perjalanan ni memang peliklah cerita Isra' Mi'raj ni. Ada orang nak dengar cerita Isra' Mi'raj tak sih hok pelik-pelik, nak biasa-biasa sebab khurafat pelik-pelik dia kata. Pelik sungguh. Baik dah mau tengok cerita hok Avengers lah ni pelik dah. Nah, enda kedai behak tu pelik dah. Ayam main pelik dah. Tiba-tiba Nabi Muhammad tak boleh pelik, tak boleh khurafat. Nama cerita Isra' Mi'raj dah. Isra' Mi'raj ni cerita mukjizat. Cerita pelik-pelik dah. Bukan cerita dalam surat khabar bagai jelas lagu ni dak. Maka cerita Isra' Mi'raj mesti kena pelik. Ada orang ni, cerita Isra' Mi'raj ni ngaruk. Pelik telajuk kata buruk lah, goni lah, gotu lah. Weh, nak dengar sangat. Nak dengar sangat cerita Isra' Mi'raj. Kan cerita pelik kata. Cerita Isra' Mi'raj Nabi Muhammad kata hamba pergi ke, ia duduk di Mekah. Pergi ke Baitul Maqdis di Palestin kata. Hamba pergi tak ada siapa semalam ni. Orang kafir pada zaman tu, orang Islam pada zaman tu pakat sokong ke Nabi. Tengok. Ujian nak dengar cerita Isra' Mi'raj. Sebab tu ada orang dengar cerita Isra' Mi'raj jadi kupu dia. Baik tak usah dengar. Pada demo duk bakit lawak, duk buat sokong ke Nabi. Baik tak payah dengar. Kalau iman tak kuat tak usah dengar lah cerita Isra' Mi'raj. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu, orang-orang Islam hok zaman dulu, apabila Nabi Muhammad klik ayat cerita hamba pergi ke Palestin semalam ni, orang Islam dah nyo suka selok guling bating-bating. Ambil pasir tok atas kepala, wah, wak lawak antara bangsa tu kakak ni. Hamba lama dah nampak nak menipu, hok ni berat telajak nak menipu. Tengok. Kalau orang tak kuat iman tak usah dengar cerita Isra' Mi'raj, kita dak dak main jolo ko. Ni wak bakit lawak tu, tak ada benda lagu ni, punuh jahanam habis. Nah. Tu Isra' Mi'raj ni dia panggil waktu Tuhan tapih, hok mana iman kuat, hok mana iman tak kuat. Kalau tak ada apa dia manusia ni kita tak tahu orang ni jujur sungguh percaya kita ke tak. Tapi terbukti sungguh Sayyidina Abu Bakar apabila cerita Isra' Mi'raj. Katanya Sayyidina Abu Bakar, kalulah Muhammad je ayat cerita. Dia je ayat cerita, maka kalau bukan dia kata pergi Palestin, dia kata dia naik ke langit tu. Turun semula hamba percaya lagi. Nya tambah di Sayyidina Abu Bakar. Oh besok lagi nak kata email tu email tu. Ada orang dengar duk main hamba orang dengar saja dulu. Pakai lagu tu ada juga. Cerita ni serupa je. Zaman Rasulullah kelik ayat cerita pun lagu tu juga. Zaman orang lain ni ustaz-ustaz duduk mengajar pun cerita Isra' Mi'raj lagu tu juga hok je dengar pun. Ada hok percaya penuh, ada hok wak lawak, ada hok tak percaya langsung, ada hok duk main papa, duk main nyanda, tak tahu alik-alik jatuh. Tak tahu nampak cerita pelik sangat tapi nak kata dok ke ai. Ke dok main ai lagu tu, ai Nescafe lagu tu tak jadi apa. Nampak. Maka katanya apabila Malam Isra' Mi'raj, Nabi sebelum Isra' Mi'raj Nabi kena belah sini ni. Jibril tekan sini. Tekan krepop terbelah. Jangan dok tanyalah pakai pisah jenama apa. Allah pelik sungguh. Tak boleh manusia hidup biasa mikir lagu tu. Kalau nak belah pakai pisah kena operation faham biu dulu. Selok lepas kawin tu belah dada lagu tu. Ya tak faham cerita ni, cerita Isra' Mi'raj. Apabila terbelah dada, waktu bi hati hidup. Cuci dengan air Zamzam, gapo dia sudah wak masuk email ilmu hikmah dengan batin mah apa semua, tutup di khatam dengan khatamun nubuwah. Ada riwayat kata khatam ni sebelah depan. Sebab belahnya sebelah depan. Maka di khatamnya di sebelah depan sini. Hak tu ada pendapat kata lagu tu, tetapi tidak muktamad. Hak muktamad ramanya kata khatamun nubuwah duk belakang ni. Khatamun nubuwah ni berada di belakang tekuk ni, bawah tekuk di antara dua bahu. Jadi Rasulullah kalau orang nak mari tengok dia buka kacing, dia buat turun baju gitu. Nampak sini. Khatamun nubuwah. Katanya Jabir bin Samurah, aku melihat khatamun nubuwah itu berada di antara dua bahu Rasulullah. Rupanya itu berwarna merah. Berbentuk daging berwarna merah, macam kata kita daging ketumbuhan gitu deh. Daging berwarna merah seperti sebiji telur merpati. Telur pati, tak bersalah mana, bukan telur ayam grade A.
telur pati besar ni. Macam telur puyuh lagu tu belah dua belakang ni. Daging timbul. Saat ni kata seperti butai baju. Dekat-dekat sama dah tu. Hak ni kata seperti telur buah pati. Ada riwayat kata lagu lain lagi. Maka ulama himpung segala riwayat, bererti ada daging tengah dikelilingi oleh bulu sikit. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah an hajjaddatihi Rumaisa. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila khatamal ladzi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'az yauman mata ihtazzalahu al-arsyur rahman. Ada je kodok ni pukul berapa? Je tu betul tak? Pukul 7 baru asuh dah je ni. Yang hamba takut lajak pahak mereka kah? Oh, 8.24 dia. Kau je hamba salah juga. Itu 8.31 situ. Sikit lagi. Sabarlah. Nampak macam nak selok dah tu. Daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada datuknya nama Rumaisa. Katanya Rumaisa, aku pernah mendengar Rasulullah bercakap. Aku duduk dekat dengan Rasulullah ketika Rasulullah bercakap, kalau aku nak setuh khatam tu dia siapa? Ya nak cerita. Satu hari Rasulullah duduk kecek, aku duduk dekat lah. Ramai sahabat-sahabat dia duduk. Maka dekatnya aku duduk kalau aku nak junga setuh ni khatamun nubuwah. Dia kata. Dan khatamun nubuwah itu berada di antara dua bahu Rasulullah. Rasulullah kecek apa dia pada hari itu? Masa aku duduk dekat tu. Rasulullah kata, pada hari kematian Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az, seorang sahabat, apabila mati Rasulullah sebut kepada sahabat lain, ihtazzalahu arsyur rahman. Berkocok arah kerana kematian Sa'ad ibnu Mu'az. Sa'ad ibnu Mu'az ini masuk Islam ketika usia 30 tahun. Umur dia 30 tahun masuk Islam. Dia meninggal ketika usia dia 36 tahun. 9 tahun saja duduk dalam Islam. 9 tahun saja duduk dalam Islam. Tapi ketika dia mati berlaku benda yang sangat pelik. Pertama, Rasulullah kata arah berkocok. Kocok kerana kematian dia. Kenapa? Banyak riwayat. Ada kata maksud arah tu bergoncang kerana malaikat-malaikat yang menanggung arah bergembira dengan ruh Sa'ad bin Mu'az naik ke atas. Sokor pokok dia. Sokor. Kalau disebut di dalam hadis, maksud arah berkocok ni dua sebab. Pertama, terlalu gembira ataupun terlalu sedih. Kalau terlalu marah pun jadi berkocok arah juga. Ada riwayat kata kalau buat lagu ni maka arah akan berkocok. Maksud dia malaikat yang menanggung arah tu nak marah. Nak marah siapa kocok? Lagu tu kiasah kepada arah itu berkocok. Jadi pada hari kematian Sa'ad ibnu Mu'az, 36 tahun saja duduk dalam Islam. 30 meninggal umur 36, hari kematian dia, masa perang meninggal dia, maka arah berkocok. Kedua, apabila nak uruh mayat dia, Rasulullah jalan pelik. Jalan jinjing gitu. Jadi pakai, apa tak jalan molek. Rasulullah jadi jalan macam ada benda. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa jalan lagu ni jongkek-jangkik. Ni lah jalan je ni. Apa ya Rasulullah jalan gitu, jalan molek lah. Rasulullah kata, hamba tak boleh jalan ramanya malaikat. 70,000 malaikat mari iringi mayat dia. Benda ni khayalan ke tak? Tak. Realiti di dalam agama kita dan kepercayaan kita. Bukan cerita koseh-koseh, bukan cerita Avenger tak wajib remeh. Hak tu pun terlopong kita tengok sejak 2 jam. Tengangor. Hak tua pun tengangor. Hak budak tak sedok kira. Cahaya tu gak ko Avenger ni. Hak tu tukar jadi hijab, jadi biru, jadi kelabu, jadi api, macam-macam. Hak tu percaya cerita Nabi lagi-lagilah. Hak ni Sa'ad ibnu Mu'az. Kita berapa tahun duduk dalam Islam? 40 tahun? 60 tahun? Ketika kita mati, kocok arah tak? Kau kocok gapo dia? Jatuh ponyo atau pala kau lagu mana? Tak ada gapo-gapo Allah. Payah kita ni. Tapi ada manusia ni jujur sungguh. Mengorbankan masa dia, diri dia, keinginan dia.
Ikut Nabi Muhammad sungguh. Nabi Muhammad kata, aku nak jiwamu, aku nak rohmu, aku nak nyawamu. Perai kawan ni. Hamba beri ya Rasulullah. Kita orang aku fikir sanggup bagi tu tak kalau Rasulullah mari. Rasulullah kata, mari orang aku fikir atas masjid ni. Koci pintu belakang. Wi pedai seorang-seorang. Terkecing teriman. Pegai tak ada pegai lagi. Pegai pedai baru. Pedai ni pegai ni yang bukan kata pok kita tak biasa pegai. Orang duk biasa sampai pegai Jepun. Tahulah pegai ni gapo dia. Suasana bahayanya. Sahabat-sahabat dulu pegai. Ada riwayat kadang-kadang tentera Rasulullah ni seorang lawan 70 orang. 70 orang. Gocoh orang bisa di kebekian 20 orang kata selok kera dia. 20 orang baru. 70 orang. Bukan mari bawa kuih tia, dak bawa pedang, bawa kelewai, bawa cok, bawa caku. Nak ke mana? Kita pedang seputu ya. Keliling mari. Nak tolong guru kita hatu 70 orang juga. Sodoh nak buat lagu mana? Sahabat lagu mana? Hancur tubuh. Tai kau ni nyotikai kau ni. Tai kau ni pula nyotikai kau ni pula. Bukan kebal sahabat-sahabat. Pas lagu mana kalau orang tak tahan ke? Acu kelik tubuh tak gerak dah perang. Acu kelik Rasulullah kata sambung semula. Sudah. Minum air Nescafe tak ada lagi dua. Kabar-kabar sambung semula. Sahabat pergi. Heret tak apa hang nak pergi juga. Tu. Boleh lawan tak? Sahabat tak boleh lawan. Sebab tu kita jangan rasa besar dengan sahabat. Nah, jasa dia sebab tu Nabi hargai sangat sahabat ni. Sehingga Nabi kata jangan wahai Allah fi ashabi. Ingat tu gak kalau kecek mengenai sahabat aku. Orang lah ni sahabat Nabi nyawak main-main. Nyodok kata lagu ni lah sahabat Nabi kubal lah sahabat Nabi karuk lah. Nabi kata kalulah sahabat aku mensedekahkan setengah gandum, setengah cupuk gandum lebih mulia daripada umat akhir zaman, umat orang yang lepas pada tu mensedekahkan emas sebesar bukit Uhud. Emas kita sedekah besar bukit Uhud tak tahu berapa triliun untuk perjuangan Tuhan, tetapi sahabat sedekah setengah gandum ya, lebih bernilai lagi hak sahabat. Kerana apa? Kerana ni perjuangan dia. Kita sedekah tak boleh nak dawai, jangan dok rasa lebih pada Saidina Abu Bakar kak. Jangan rasa lebih daripada Saidina Osman, Saidina Umar kak. Jadi lagu tu kita ni adab dengan tu. Sebab tu setiap kali kita selawat kepada Nabi, selawat kepada ahli keluarga Nabi dan selawat kepada sahabat-sahabat Nabi. Kerana jasa demon ni Rasulullah bukan seorang buat kerja Bukan kata Rasulullah tak gerak juga kalau seorang kalau tak ada sahabat. Sahabat-sahabat ni lah bergalak apa dia panggil bergadah bergoloknya habis semua benda. Sayyidina Abu Bakar apabila Rasulullah kata nak perang kita tak ada peti-peti ni, kita nak beli kuda, nak beli gapo dia nak buat lagu mana, maka awak mari semua harta-harta Sayyidina Abu Bakar awak mari semua harta dia nyo buku habis ngak kapek kalau lagu mana ambil. Maka Rasulullah kata ya Abu Bakar banyak teh harta mumbui ni. Mu tak tinggal kau orang rumahmu, anak-anakmu. Mungkin dia ada anak, ada bini. Katanya Sayyidina Abu Bakar, hamba tinggal Allah dengan Rasul dia. Hamba tinggal Allah dengan Rasul dia. Maka ada Allah, ada Rasul cukup dah tu. Tu Sayyidina Abu Bakar. Kita pitih 800,000 dalam bank. Zaman PKP duk menung lagi. Tak ada pitih. 800,000 dalam bank. Tak ada pitih lagi. Rumah sewa belah-belah. Duk mikir pitih lagi. Orang lain nak makan, payah kita makan, mudah kenderaan, mudah rumah tak sewa dah. Rasa bimbang lagi. Pelik sungguh. Nak gapo sebenarnya kita dengan Tuhan ni? Nak makan mah, kau gapo dia? Pitih. Penuh dalam bank. Sehat tubuh badan lagi. Duk mikir lagi. Wak lelok. Pening. Tanya buat apa? Tahu. Tak jadilah mana projek lo ni. Patutlah ke mana pitih dalam bank? Ada dah 4 juta. 4 juta bimbang lagi. Tengok manusia dah. Orang lagu tu lah. Sahabat dulu. Habis semua. Ada orang ni dia kaya dah. Juta-juta. Pitih ada juta-juta dah. Puluh-puluh juta dah pitih dia. Rumah pun 2, 3, 4 tingkat. Kereta mewah puluh-puluh putih. Panggil orang semaya hajat. Tanya pak apa tu hajat ke apa dia tu? Dia kata ni lah. Nego tak laju lah mana. Lepas tu saya dia kata. Lepas tu awak kan ada puluh-puluh juta dah. Memang lah ada puluh-puluh juta. Kita nak bilion lah. Kita hok maya ajak ada piti 10 riyal yang dalam poket. Dia nak suruh minta boleh bilion ke dia. Aku jadi pening juga orang Jamelo ni.
Halus lagi mana tak boleh bilion. Boleh bilion je nak trilion pula. Manusia. Tenang. Hak tu lah orang kata kaya sebenar kaya jiwa. Nabi pun sebut kaya itu bukan dengan sebab banyak harta. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya yang sebenar adalah jiwa yang kaya. Ada orang hidup biasa zaman PKP noreh kau buat kerja gapo, buat kerja kapung, kau gapo dia pasal mozek, kau gapo dia hidup tenang, boleh makan mudah-mudah hidup ada beranak senang. Ada orang pitih puluh-puluh ribu, ratus ribu, tidur atas lembek 8,000, 18,000. Tak jenera mikir masalah ni nak pitih lagi. Pitih ada dah. Lepas tu gapo dia tahu. Ha ni panggil orang miskin jiwa. Hidup tak tenang. Nabi royak dah manusia ini tidak akan cukup kecuali tanah sahaja. Tanah masuk dalam mulut sudah selalu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh membanyakkan harta. Takasur. Bila mu akan rasa cukup? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu masuk dalam lubang kubur. Ah cukup. Orang masuk dalam lubang kubur. Orang paling nak harta. Cutera tanya dia. Awak ke peminat harta? Awak nak tak? Emas boleh speaker. Oh tak say. Kereta Lamborghini 13 butir yang baru. Jet Concorde 10 butir. Oh tak say. Bahawa nak ke apa? Saya nak minta supaya Tuhan ampun dosa saya. Tu tak say dah mah. Cukup dah. Tanah masuk dalam mulut dah. Manusia, tabiat perangai manusia. Nabi royak dah. Kalulah manusia mendapat satu gunung emas, nescaya dia akan bercita-cita yang kedua. Nabi sebut lagu tu. Tak suruh Nabi lah siapa dia pakai serbai, pakai jubah pun ada perangai lagu tu. Kalau kita tak latih diri kita suka kepada akhirat, rasa qanaah cukup dengan Tuhan, jadi lagu tu lah selama-lamanya nafsu akan jadi semakin rakus. Tu Sa'ad Ibn Mu'az pada hari kematian dia bergocok arah. Hadis yang ke-18 wallahu a'lam. Ada soalan? Cerita dia. Hangpa tak ingat cerita dia. Hangpa ingat waktu ya. Cerita dia pada dia bersuhurnya naik nama ketika hari kematian dia. Kerana banyak cerita ni sahabat-sahabat tak tahu kehidupan dia lagu mana. Cuma dimuliakan Tuhan kadang-kadang ketika mati. Pengorbanan dia kau hangpa tak ingat tu cerita dia. Cuma apabila dia mati 70,000 malaikat turun untuk urus mayat dia dan arah berkocok. Tu hebat dia. Gapo dia buat tu tak tahu tu. Hangpa tak ingat dah cerita pengorbanan dia. Sa'ad Ibn Mu'az. Ada sahabat ketika dia mati malaikat turun mari mandi dia kelebihan juga. Nama Hanzalah baru menikah. Malam tu tidur dengan bini, kabar-kabar dengar orang kata jihad. Dia tu pakai baju pegang pedang pergi perang mati. Tak ada mandi junub, maka malaikat pun mandi ke dia. Tu karamah dia panggil dia. Karamah yang berlaku kepada sahabat-sahabat. Orang napi keramat ni berat sungguh dah. Keramat ni berlaku dah.